Saya macam susah sikit sebab ada juga yang berbayar, so dia macam limited sikit nak cari data tu. Okey, itu sebabnya kita kena kreatif dan sebenarnya kamu tidaklah hanya kepada tertumpu pada website saya bagi. Kamu boleh keluar daripada senarai itu, kamu boleh pergi senarai-senarai website-website yang kamu jumpa sendiri. Senarai saya bagi tu hanyalah panduan. Jadi kamu sebenarnya bebas untuk cari lagi website lain dan boleh berkongsi dengan saya dan juga rakan-rakan sekiranya kamu ada jumpa website-website data yang lain yang free, yang percuma. Sebenarnya saya bagi kepada kamu tu website tu hanya percuma. Tetapi dalam tempoh masa tertentu apabila dia tengok ramai orang datang ambil data pada dia, maka pada satu tahap dia akan kenakan kos. Macam itulah selalunya. Okay? Alright. Jadinya, okay. Sekarang anda dah kata ini adalah data. Data yang kamu jumpa lah, yang kamu cari. Yang kamu cari. Jadinya, ini bukan data sebenar ini adalah data contoh simulation yang saya bagi. Okey, kat sini saya recall Y adalah pemboleh ubah bersandar atau dependent variable. Di mana pemboleh ubah bersandar ni akan berubah naik atau turun apabila X1 berubah, X2 berubah dan X3 berubah. Dan model ini adalah melalui data ni kita tahu ini model regresi linear ke berbilang? Model regresi linear ke berbilang? Berbilang. Berbilang, betul, kerana kita ada berapa pemboleh ubah bebas? Ada lebih daripada satu. Okey, kalau pemboleh ubah bebas kita ada satu, kita panggil itu model regresi linear mudah. Tetapi sekiranya kita punya pemboleh ubah bebas atau pemboleh ubah independent variable lebih daripada satu, macam kes ni ada X1, X2, X3, maka ini adalah model regresi linear berbilang. Okey, jadi kat sini kita andaikan Y akan berubah apabila X1 berubah, X2 berubah, X3 berubah. Okey. Jadinya untuk tahu keadaan tu berubah macam mana, kita perlu wujudkan koefisien. Jadi macam mana nak mewujudkan koefisien, maka kita perlu analisis data-data ini. Okey, anak murid semua. Saya panggil anak murid tu ya, macam kat sekolah pula kan. Nanti apabila data-data kamu kena pindahkan ke SPSS. Dah pindahkan ke belum? Dah masuk? Belum. Okey, nanti pindahkan. Okey, lepas kelas ni pindahkan. Boleh? Okey? Lepas kelas ni nanti pindahkan. Okey? Okey, tapi kamu tengok kat sini Kamu double klik, tengok ni, double klik. Dia akan pergi ke belakang dan kamu boleh ubah nama. Okey, contoh ni Y. Kalau kamu export. Okey, tu kalau export. Boleh? Ni tukarlah kepada, tadi kita tukarlah kepada GDP. Yang ni kita buat export. Yang ni kita buat import. Ini kita buat tapi pelaburan. Okay? Nampak nama dia boleh diubah-ubah Lepas tu kamu tengok data ni semua kita kena ubah kepada scale. Okay? Data ni kena ubah kepada scale. Decimal adalah titik perpuluhan. Kamu boleh tingkatkan atau kamu boleh buang. Okay? Kalau tingkatkan banyaklah decimal dia. Kurang lah. Okay? Kalau tingkatkan, bila kamu pergi sini dia jadi 4 lah. Tapi sebab kosong-kosong buat apa kan? Jadi kita ubah. Kita buang pun tak apa. Kosongkan. Decimal kita boleh kosongkan. Okay, bila kita kosongkan, impaknya dia jadi macam ni. Okay, nampak data dia sengit ke tepi kan? Okay, kamu pergi belah sini, kamu nampak dia right. Kamu tukarkan dia kepada center. Bila kamu tukarkan dia kepada center, apa jadi? Okay, dia akan menyebabkan data kamu di sini semua berada di center juga. Okay, nampak tak? Okay? Nampak. Itu saja berkaitan dengan ini, itu sahaja peranannya buat masa ni yang kamu perlu tahulah untuk projek ekonometrik. Maka data ni bila dah tersusun cantik, berapa nilai N dia? Siapa nampak N dia berapa? 10. Okay, good. N dia 10. Okay, go. Now kita pergi analisis. Kita pergi kepada mana? Siapa tahu? Pergi tu. Regression. Betul tak? Betul. Pergi kepada linear. Okay, klik linear. Okay, sekarang ni dependent apa boleh ubah dependent? GDP. Okay, good. Apa boleh ubah independent?
Ekspor import pelaburan. Okey, semua kita masukkan sini. Kita tekan satu-satu untuk keselamatan. Okey. Lepas tu kita pergi kepada statistik. Klik. Okey, kita klik R square change. Kita klik descriptive. Kita klik collinearity diagnostic. Kita klik Dubin-Watson. Nampak tak? Okey, nanti tak apa. Kita dah rakam, boleh tengok lagi. Plot. Kita pergi klik histogram. Kita klik normal probability. Kita masukkan date Z kat sini. Kita masukkan date rise kat sini. Nampak Lepas tu kita okey. Dah kan semua dah? Kita tekanlah option apa? Tak ada apa. Continue. Okey, sekarang kita klik okey. Kamu nampak apa sekarang? Belum nampak apa-apa doktor. Masih yang data tu tadi. Okey, stop saya stop sharing sebab bila tukar ke tingkap dia tak dapat share. Okey, kejap saya dah tukar kepada result dah tadi. Okey, saya share lagi sekali. Nampak tak sekarang? Nampak. Okey. Tadi bila saya tukar data-data tu semua kamu boleh nampak ke? Boleh. Center, saya tekan center Boleh. tadi nampak. Okey, good. Okey, jadi sekarang awak ingat tadi kita klik descriptive analysis, dia keluar descriptive Kenapa kita klik kat sini tadi? Kalau awak ingat, kita pergi kepada linear, kita pergi kepada statistik, kita klik kat descriptive ni kan? Kita klik dekat descriptive ni, maka keluarlah descriptive ini. Okey? Lepas tu kita klik pula correlation. Okay, correlation. Dekat ni collinearity diagnostic ni, dia akan keluar correlation lah. Sebab nanti kita nak compare buat multi-collinearity, kita perlu nilai collinearity dan diagnostic. Maka dia akan bagi kita nilai correlation dan juga nilai VIF. Okay, Dubin-Watson juga, nilai Dubin-Watson akan keluar. Kejap Okay, saya klik lagi sekali. Okay, nampak ni descriptive tadi kan? Collinearity, ni nilai VIF pun keluar. Okay, dan juga nilai correlation tadi keluar. Dan Dubin-Watson dia ada di sini. Dubin-Watson. Please take note guys. Please take note. VIF dan tolerant adalah collinearity statistik di mana dia kerana kamu klik sini. Dubin-Watson ni kamu klik kat sini maka dia keluar kat sini. Okay? Okay. Itu sahaja. Cancel. Okay, jadi kejap Kejap. Okay, jadinya ini graf. Ini graf dia. Ini graf dia. Dan ini kalau graf ni scatter plot kamu, dot kamu jauh macam ni kan? Ini maknanya result kamu cantik lah. Result kamu, data kamu cantik. Berarti result kamu cantik. Okay, please take note. Dan ini adalah normal distribution lah untuk data N bersamaan 10. Okay, sekiranya ada soalan exam masuk nanti, dia tak bagi nilai N, dia tak bagi data, dia terus bagi kamu result macam ni. Macam mana kamu nak tahu N dia berapa? Dia ada tulis dekat tu yang N tu. Kadang-kadang dia tak bagi ni. Kadang-kadang ini dia tak bagi juga. Descriptive dia tak bagi. Correlation dia tak bagi. Yang dia bagi apa tau? Yang dia bagi model summary, ANOVA dengan coefficient. Macam mana kita nak tahu? N kita berapa? N kita berapa? Kita ingat total ni sama dengan 9 ni sama dengan N tolak 1. Betul tak? 9 ni 9 ni dia adalah, rumus dia adalah N tolak 1. Take note. Please take note. 9 ni adalah N tolak 1. Jadi tambah balik 1 dia jadi 10. Okay. 6 ni N tolak 4. 6 ni rumus dia N tolak 4. Lepas tu 3 ni rumus dia K tolak 1. Saya ulang 3 ni rumus dia
K tolak 1. K berapa? K ada 4. 1, 2, 3, 4. K ada 4. Jadi bila K tolak 1 berarti 4 tolak 1, 3 lah. Kalau yang 6 ni berarti N tolak 4. N tolak 4 ni. Jadi kalau 10 tolak 4, 6 lah. Yang total ni adalah N tolak 1. Jadi 10 tolak 1, 9. Dapat Dapat. Okey. Dubin-Watson ini adalah berkaitan dengan pengujian diagnostik untuk autoregression. Week akan datang kita akan belajar. Collinearity statistik ini berkaitan dengan multicollinearity. Kita juga akan belajar pada minggu depan. Ini saya akan ajar awal lah sebab dia senang. Dubin-Watson, lepas tu Dubin-Watson. Dan pada minggu yang ni minggu berapa? Minggu 7. Minggu 9 saya akan ajar heterokidasticity. Minggu ke-10 last class kita lah. Kemungkinan last class. Sebab saya akan bagi masa minggu 11, 12, 13, 14 untuk siapkan projek. Untuk siapkan projek. Okay. Jadi minggu ke-10 biasanya kita dah last class dah. So saya akan ambil kehadiran berdasarkan aktiviti kelas saja. Jadi tolonglah hadir kelas, buatlah aktiviti sebab kita ni ada dalam 3 minggu je lagi nak habis lah. Sebab saya rasa cukup kot. Kalau berat sangat nanti pelajar pun pening. Sebab belajar pun jarak jauh ni. Jadi ada persoalan berkaitan dengan data ni, saya akan bagi nanti data ni di MyGuru. Saya akan bagi result ni di MyGuru. Apa yang saya nak kamu buat? Saya nak kamu buat pengujian T. Buat T ni. Okey. Doktor macam mana nak buat pengujian T? Selama ni kan kita orang kena kira-kira. Betul tak? Mesti kamu fikir macam tu. Betul tak? Ya. Okey, tak payah kira dah. Ini yang saya bagi ni, nampak tak T ni? T ni yang seketul ni. T ni adalah T star. T star. Ini adalah T star. Okey. Okey, doktor kena pakai juga ke jadual critical review? Perlu. Itu kena juga. Maksudnya itu sebabnya saya bagi tahu kamu nilai DF tadi. Okey, hipotesis macam mana doktor? Hipotesis. Okey, hipotesis tu samalah beta 1 sama dengan sifar, beta 1 tak sama dengan sifar. Ini beta kosong. Yang atas constant ni tak perlu buat. Okey? Yang perlu buat dengan export. Export ni sama dengan beta 1. Import beta 2. Pelaburan beta 3. Hipotesis dia beta 1 sama dengan sifar, beta 1 tidak sama dengan sifar. Hipotesis untuk import, beta 2 sama dengan sifar, beta 2 tidak sama sifar. Hipotesis untuk pelaburan, hipotesis null, beta 3 sama dengan sifar. Hipotesis alternatif, beta 3 tak sama dengan sifar. Itu hipotesis dia. Jadi apa saya nak kamu buat? Saya nak kamu buat pengujian hipotesis untuk model regresi linear berbilang ni. Untuk semua ni, export, import dan pelaburan ujian T. Lepas tu saya akan bagi video. Saya tak nak ajar kat sini, saya akan buat kiraan tu. Kamu tengok cara saya buat. Nanti video tu saya akan bagi untuk wall test. F. F ni. F ni saya tak pernah ajar. Saya pernah ajar tak? Tak pernah. Okey, saya tak boleh ajar kat sini. Saya kena buat video. Okey, saya kena buat video, tunjuk, baru kamu akan faham. Kalau kat sini tak boleh faham. Yang T ni saya boleh cakap kat sini sebab kamu dah faham. Betul tak? Betul. Okey, siapa yang boleh nampak maksud saya kat sini? Okey, pengujian hipotesis ada berapa peringkat? Untuk T. Untuk T. Ada 4. Okey, pertama adalah hipotesis, betul tak? Yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis boleh buat kan? Saya dah bagi tadi kan? Boleh. Okey, kedua adalah statistik ujian. Statistik ujian kat sini dah ada dah T star, tak payah kira lagi. Dah ada, ambil je nilai ni. T star sama dengan negatif 0.630. T star 1.134. T star sama dengan negatif 0.683. Lepas tu peringkat keempat, kawasan kritikal. Kawasan kritikal kena kira macam biasa. Tapi saya nak pada 5%. Okey, saya nak pada 5%.
Lepas tu kamu kena buat taburan, jadual taburan, graf dan juga membuat keputusan untuk import, ekspor dan pelaburan. Nampak tak? Ini intipati kelas pada hari ini. Sebab apa? Kuliah yang lepas kamu hanya menggunakan simple linear regression. Pada kali ini model regresi linear berbilang. Tak perlu buat kiraan. Tetapi kamu kena tahu macam mana nak ambil maklumat di dalam output SPSS. Betul tak? Betul. Betul Lemah je semua. Betul. 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 Alah. Betul, Doktor. Semangatlah. Saya tak tahu nak cek kamu kat mana. Kalau rumah kamu semua dekat, saya ketuk pintu seorang-seorang. Tahu tak? Risau saya. Saya harap boleh buat tunggu sampai kita keluarkan video kuliah. Tunggu sampai saya masukkan maklumat dalam MyGuru ataupun masukkan maklumat di Telegram baru mula buat. Boleh Boleh. Boleh. Ada sebarang persoalan? Doktor, Siapa yang angkat tangan tu ya? Dek. Saya Doktor. Mana tu? Saya tak nampak. Saya. Dah sorry angkat balik. Dia angkat boleh letak balik Tak ada. Boleh. Ya dulu Tak dah. tanya untuk subjek ni ada test tak? Saya tak buat test sebab kita dah buat projek. Okey. Tapi sebenarnya test tu yang minggu lepas tu. Tutorial Tutorial tu penting. Itu memang pematahan yang sangat penting dan saya sedih jugalah grup A ramai tak hantar. Okay. Diorang tak tahu fungsi je berbenda tu. Okey, lagi? saya doktor. Ya. Saya nak tanya kan dalam yang tadi tu doktor cakap N kan. Dalam data tu N dia kan 10. Kalau macam data kami maknanya N tu perlu hanya 10 ataupun boleh lebih? N tu boleh lah berdasarkan pada tahun bila kamu ambil lah. Kalau kamu ambil daripada contoh daripada 2000 hingga 2021 berarti N kamu ada 21. Betul tak? Sebab 21 tahun. Betul. Okey tak. Kalau N kamu ambil daripada 1990 hingga 2021, kira lah. Berarti ada 31 tahun. Tadi tu contoh saya N dia 10. Data kamu, projek kamu lain. Jangan juga ambil N 10. N berdasarkan kepada keadaan data kamu. Okey? Okey doktor. Alright. Saya ada lagi soalan doktor. Ini soalan untuk tutorial 2 hari tu. Saya nak tanya mustahil tak kalau contoh T-star kita akan dapat macam 22.36 macam tu? Tak mustahil. Bergantung kepada data kita benda tu. Tapi data T-star yang besar ni menunjukkan bahawa kita kemungkinan besar akan tolak HO. Berarti kita punya pemboleh ubah tersebut yang koefisien tu mewakili koefisien tu, contohnya data tu 22 point something tu mewakili data ekspor. Berarti ekspor tu penting lah dalam menerangkan pemboleh ubah bersandar. Contohnya GDP. Nampak tak? Tak apa. Tapi kalau nilai T-star yang besar menunjukkan kemungkinan kamu mendapat result yang cantik. Itu maksudnya lah. Result kamu cantik. Kalau orang statistik kata result cantik ni macam orang yang pasal tanam pokok mempelam lah. Buah bulan ni cantik. Kita orang tak erti, kita tengok buah sama je. Kan? Tapi kalau orang statistik dia tengok result tu, dia tahu result tu cantik ke tak cantik ke. Gitu. Okay? Alright. Okay, saya nak share dengan kamu satu benda lagi. Saya share, continue. Sikit je lagi. Okay. Alright. Okay. Cuba kamu perhatikan nilai SIG ni. Okay, nilai SIG ni adalah nilai probability. Apa yang diberi di sini adalah nilai keertian, iaitu nilai 10% yang saya cakap dengan awak kan. Yang 5%, betul tak? 10, 5, 1, betul tak? Saya selalu cakap dengan awak kan. Buat pengujian hipotesis pada 1%, 5%, 10% kan. Okey.
Okey, jadinya kat sini ni nilai dia tak ikut macam tu tau. Nilai dia kat sini dia boleh jadi yang kat sini ni kalau 0.275 berarti dia adalah 27.5%. Take note Take note, jangan salah faham. Kat sini kalau 0.552 berarti 55.2%. Kat sini kalau 0.300 berarti dia adalah 30%. Kat sini kalau dia 0.52 berarti dia adalah 52%. Jadinya kalau kat sini kita nak tengok result dia tak cantik lah sebab dia tidak signifikan. Kalau result macam ni menunjukkan kita akan terima HO. Kita akan terima HO kerana dia dah melebihi 10%. Kita nak nilai kat sini bawah daripada 10%. Faham tak? Kita nak nilai kat sini di bawah 10% supaya membolehkan kita signifikan paling kurang 10%. Kalau dapat 5% dengan 1% lebih power lah, lebih baik lah pemboleh ubah tu. Tetapi dalam kes ni pemboleh ubah semua melebihi 10%. Yang ni 55%, 30, 52%. Berarti pemboleh ubah ekspor, import dan pelaburan ni tidak penting dalam menerangkan GDP. Dan awak tengok macam saya cakap, saya respon kepada nilai yang Sharifah cakap tadi. Dia dapat 22 point something. Boleh ke doktor? Boleh lah. Cuba awak tengok bila nilai dia kecil 1.134, negatif 0.630 dia tidak penting. Kat sini tidak penting. Kalau kamu tengok nanti, kalau kamu dapat result kamu, apabila nilai T star ni, nilai dia besar, 5, 20, 15 point something nombor 20 point something, 15 point something, 8 point something. Kat sini dia akan jadi 0.0 something tau. Berarti dia penting. Paling kurang 10%. Berarti result kamu cantik. Okay. Kalau tak faham tak apa, dengar semula penerangan saya ni sebab ini kita dah rakam. Jadi kamu boleh dengar balik again and again. Kesimpulannya di sini, hasil analisis kita yang saya buat contoh ni, result dia tak cantik lah. Kalau semua ni sebenarnya kalau kamu buat, saya suruh kamu buat pengujian hipotesis, betul tak? Betul kan? Ya. Tapi saya dah tahu dah semua ni akan menjadi terima HO. Pada aras keyakinan 90%. Kalau aras keertian 10%, berarti pada aras keyakinan 90% semua ini adalah tidak penting dalam menerangkan GDP secara individu test. Individu test iaitu menggunakan kaedah t-test. Tapi kamu buat dulu. Buat step 1, step 2, step 3, step 4, kamu akan nampak apa kesimpulan saya cakap pada hari ini. Maka, apabila projek nanti, kalau boleh, kita nak nilai kat sini rendah. Lebih rendah daripada 10%, misalnya 0.0073, 0.056. Macam tu dan nilai T star kat sini kita nak nilai yang tinggi. Contohnya 5.783, 11.521, 3.723. Nampak Kalau rendah macam ni, macam result yang kita jadikan contoh ni, maka kita boleh katakan ekspor tidak penting dalam menerangkan GDP. Import tidak penting dalam menerangkan GDP pada arah keyakinan tertentu. Dan juga pelaburan juga tidak penting dalam menerangkan GDP pada aras keyakinan 95% sekiranya kita letak alfa sama dengan 5%. Okey. Apa yang saya cakap tadi kena faham, sebab siapa tak faham tak boleh buat final assessment. Masa final assessment nanti tak ada siapa boleh ajarkan kamu sebab semua akan pulun nak siapkan sebab exam kita hanya 1 hari. Kucing masuk, kucing. Sorry ada Elan. Kucing masuk rumah. Okey. Kucing tu dia masuk tu dia kencing. Tu saya marah tu. Tak larat saya nak mop. Okey, ada soalan lagi tak? Tutup pintu. Ada soalan lagi tak? Tak ada doktor. Ini adalah berkaitan dengan yang persoalan Sharifah tanya tadi Nak ikutkan sebenarnya saya ada dah buat video. Kalau tengok video tu sama kot dengan penguraian saya tadi. Video video yang saya bagi minggu lepas, nota-nota semua dah tengok ke belum? Siapa yang dah tengok angkat tangan?
Okay, sebenarnya kena tengok sebab benda tu semua membantu kamu untuk final assessment. Sebab final assessment nanti jangan tanya saya, doktor. Ini macam mana nak buat, doktor? Macam saya tak pernah ajar. Ada. Dia nak tanya kawan-kawan dia dah malu, mesti kawan-kawan dia marah kan. Jadi dia tanya saya, berani dia tanya saya. Sebenarnya tolong. Apa sahaja yang saya bagi awak dekat dalam Telegram, boleh turun tangan ya. Apa saja saya bagi awak dalam Telegram, tolong hadam. Sebab benda tu semua akan membantu awak berjaya, sukses dalam kelas ekonometrik dan tak perlu ulang lah. Ingat, ada pelajar yang kena ulang Ada pelajar yang kena ulang. Sebab kalau program-program keuangan Islam, ekonometrik ni paper trust. Jadi kalau tak lulus ataupun C- kena ulang lah. Tak silap saya. Jadi boleh tanya ketua jabatan berkaitan ni. Tapi saya rasa kalau lah dapat C- ke bawah tak best lah buat apa ulang, paper dia senang. Pensyarah pun nak membantu, kawan-kawan pun ada. Jadi kenapa perlu saya ulang? Sebenarnya apa yang perlu ada pada diri saya adalah usaha dan kerajinan. Itu sahaja. InsyaAllah semua akan berjaya. Okey, saya dah nak berakhir. Kuliah ni saya tak buat panjang sebab saya dah tinggalkan tugasan kepada kamu. Saya nak kamu fahamkan pada minggu depan kita akan ulang lagi. Kalaulah minggu ke-10 tak sampai lagi sampai autokrasi, kita tak apalah minggu 11 baru habis. Yang penting kamu faham dan boleh buat projek. Ataupun kita tetap habiskan kuliah kita pada minggu ke-10. Namun lepas minggu 11, 12, 13, 14 boleh bertanya saya sehingga projek siap. Tak ada masalah. Nampak Okey, saya akan bagi tutorial di MyGuru. Boleh refer di sana dan tengok tarikh-tarikh, pastikan tak ada yang tercicir untuk menghantar. Okey, sampai sini saja. Terima kasih semua. Jangan lupa tuliskan kehadiran di chat. Okey, terima kasih. Terima Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor. Okay, bye. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, doktor. Hanif, hantar tugasan. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal data. Ya. Yang grup saya, dalam question tu ada colonial relationship, lepas tu language macam tu. Lepas tu tak apa kalau grup saya tak ambil data tu. Okey, berarti kamu punya equation terlalu panjang, betul? Banyak pun boleh ubah bebas. Ya, betul, doktor. Okey, sebaiknya kamu tukarlah artikel. Oh, Sebab betul kita tak? tak boleh, kita boleh tukar. Boleh tukar, saya tidak sezalim itu. Saya bagi due date sebab tak nak pelajar tercicir, itu matlamat saya. Kalau pelajar on progress, membuat kerja, tiba-tiba ada problem, saya tak akan macam orang kata nak juga tak. Saya akan berlapang dada untuk sampai pelajar tu boleh buat dan menyenangkan pelajar. At least dia dah capai matlamat boleh cek data, dia dah berjaya cek data dengan baik, berjaya menyiapkan tugasan seperti yang diminta. Okey dah tu. Jadi Hajijah boleh kot, Hajijah boleh kot nanti tunjuk pada saya artikel yang boleh ubah bebas dia tu sikit. Janganlah banyak sangat, betul tak? Sebenarnya tak faham kan? Panjang, doktor. Yang grup saya ada 10 tak silap. Betul. Saya memang benarkan sebab saya nak tengok group you berjaya atau tidak. Ataupun faham ke tidak apa impact dia. Okey, baik doktor, nanti Jadi you learn something. Kalau boleh data, cari artikel yang menggunakan data yang kamu dah ada. Be smart lah. Be smart, berarti tukar isu tapi isu yang data kamu dah ada. Kan kita cari artikel tu nanti kan matching dengan data kita dah ada belum data ni. Jadi buat kerja kena be smart. Sebab kita buat kerja in group kan, boleh berbincang. Okay, baik doktor. Terima kasih banyak doktor. Okay, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.